أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan menekan Allah SWT, pagi ini kita sambung lagi pembacaan hadis-hadis Nabi SAW di dalam bab fadilat solah, dalam bab kelebihan solah. Allahumma salli. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelang setiap waktu solah, satu malaikat penyeru akan dihantar untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang kamu telah nyalakan untuk membakar dirimu sendiri. Maka mereka pun bangun, berwuduk dan mengerjakan solah zuhur. Maka dosa yang dilakukan oleh mereka antara solah fajar dan zuhur diampunkan. Demikian juga keadaannya menjelang waktu asar, maghrib dan isyak. Kemudian pada waktu malam yang gelap itu, sesetengah orang menuju ke arah mengerjakan amal kebaikan dan sesetengah orang pula ke arah melakukan kejahatan. Allahumma salli alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabarani. Keterangan, melalui solah, Allah SWT dengan limpah kurnianya mengampunkan dosa Allah. Banyak kenyataan seumpama ini didapati dalam kitab-kitab hadis. Oleh kerana istighfar memang terdapat dalam solah sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, maka segala bentuk dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar, termasuk dalam pengampunannya itu. Amin. Dengan syarat wujudnya rasa kesal terhadap perlakuan dosa itu di dalam hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhib nas-sayyi'at. Dan dirikanlah solah pada dua bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada ketika yang berhampiran dengan waktu malam. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan, terutama solah, akan menghapuskan kejahatan. Allah. Surah Al-Hud ayat 114. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis 3. Sayyidina Salman radhiyallahu an ialah seorang sahabat yang sangat masyhur. Beliau berkata, setelah selesai solah isyak, manusia terbagi kepada 3 golongan. Pertama ialah golongan yang waktu malam merupakan sumber nikmat, keuntungan dan kebaikan bagi mereka. Mereka ialah orang yang menghargai kelapangan waktu malam. Ketika orang lain sibuk berehat dan tidur, mereka pula sibuk dengan mengerjakan solah. Allah. Untuk mereka, waktu malam menjadi sumber ganjaran pahala. Golongan kedua ialah golongan yang waktu malam menjadi sumber bala dan azab untuk mereka. Mereka ini ialah golongan yang mengambil kesempatan daripada kesunyian malam untuk melakukan dosa. Malam merupakan satu bala bagi mereka. Golongan yang ketiga pula terus tidur setelah selesai solah isyak. Mereka ini untung pun tidak, rugi pun tidak. Allah SWT. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, aku telah memfardukan ke atas umatmu solah 5 waktu. Aku sungguh-sungguh telah berjanji dengan diriku bahawa sesiapa yang menjaga solah tepat pada waktu, maka aku bertanggungjawab untuk memasukkannya ke dalam syurga. Amin. Sedangkan sesiapa yang tidak menjaga solah, maka tidak ada sebarang janji untuknya di sisiku. Allah SWT. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Keterangan, dalam sebuah hadis yang lain disebutkan dengan lebih jelas bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan solah 5 waktu. Sesiapa yang berwuduk dengan sempurna dan menunaikan solah dengan penuh khusyuk dan khuduk pada awal waktu dan tidak melakukan sebarang kekurangan atau kecuaian, maka Allah SWT berjanji untuk memasukkannya ke dalam syurga. Amin. Allahumma salli.
Sesiapa yang tidak melakukan sedemikian, maka tidak ada apa-apa janji dari Allah SWT untuknya. Allah. Terserahlah kepada Allah SWT sama ada dia mengampuninya atau mengazabkannya. Allah. Betapa besarnya kelebihan solah. Dengan mengambil berat untuk menunaikan solah, maka seseorang itu termasuk dalam jaminan dan tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya apabila seseorang pemerintah atau seseorang kaya memberi jaminan kepada seseorang untuk mengambil tanggungjawab bagi menyelesaikan sesuatu keperluan atau memberi apa-apa jaminan kepadanya, maka dia akan merasa tenang, gembira dan terhutang budi kepada pemerintah atau orang kaya tersebut. Di sini hanya dengan sedikit amalan yang mudah untuk mendapat jaminan daripada yang menguasai semesta alam, raja dunia dan akhirat. Tetapi masih ada lagi manusia yang lalai dan tidak menghiraukan solah. Bukan orang lain yang akan rugi, diri sendirilah sebenar yang malang dan akan menanggung kemudaratan. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi alhamdulillah tuan-tuan muliakan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdih, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.